Sekejap Okay. Hai. Okay, ada yang tu. Okay, cikgu saja je live sebab nak explain tentang pertandingan sebenarnya. So, yang mana ada je lah. Tapi jangan risau, video ni akan direkodkan. Okay, so cikgu akan terangkan tentang pertandingan yang akan dijalankan, pertandingan bagi panitia reka bentuk dan teknologi. Okay, okay, first thing first, okay, awak kena tahu, okay, pertandingan RBT memang terbuka kepada semua tahap 2 saja. Oh, hai semua yang baru masuk. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, saya mula balik Okay, pertandingan RBT kita akan jalankan sebenarnya kalau ikut ketetapan sebenarnya 30 hari bulan November 2020. Tapi disebabkan kita punya aktiviti ialah berkaitan dengan amali, okay, cikgu dah terangkan hari tu hari Isnin. Cuma takut ada yang tak ada, so cikgu buat video ni untuk record sahaja. Okay, kita tak ada Q&A. Okay, untuk terangkan secara terperinci aktiviti yang akan dijalankan, okay, apa syarat pertandingannya dan macam mana cara nak sertai. Okay, kita ada kalau ikut jadual RBT ialah pada 30 hari bulan November 2020, iaitu pada hari Isnin depan. Tapi mengikut ketetapan minggu panitia akan berlangsung 30 November hingga 4 Disember. So untuk RBT saya akan extend sedikit 2 hari, okay, dan bermula pada minggu ni. Sebenarnya dah mula pada hari Isnin lagi, tapi saya buat ketetapan pada 25 dan hari ni untuk tahun 4. Okay, untuk yang syarat-syarat tu boleh lihat pada poster nanti. Cikgu dah share dalam group kelas dan juga dalam Google Classroom pun ada. Okay, boleh check dalam Google Classroom masing-masing. Sebenarnya syarat-syarat ni semua ada dalam Google Classroom masing-masing. Cuma cikgu nak terangkan terperinci, okay, supaya kamu lebih faham. Okey, untuk yang dia ada 3 pertandingan. So 3 pertandingan ni ikut aliran masing-masing. Sebab kita RBT hanya tahap 2. So tahun 4-1, tahun 5-1, tahun 6-1. So untuk tahun 4 kita akan buat aktiviti bertemakan amali awak, iaitu reka bentuk makanan. Okey, pertandingannya ialah healthy bento box. Okey, bento ni ialah bekal makanan. Okey, kamu bawa bekal makanan tu kan. Okey, so awak hias bekal makanan tu. Okay, untuk dia punya method ataupun teknik, tak kisah kamu nak masak boleh, kamu nak sediakan pun boleh, asalkan dia punya temanya ialah kamu menghias bento tersebut. Okay, first thing first, awak dah belajar sebelum ni. Okay, mesti wajib ada lakaran idea, okay, sekurang-kurangnya 3. Okay, lepas tu pilih satu daripada lakaran idea tersebut, macam biasa kita buat sebelum ni. Okay, satu lakaran idea yang terbaik yang kamu pilih, okay, dan buat satu lakaran dalam satu kertas A4 yang lain. Okay, pastikan ada maklumat, iaitu awak label, okay, bahan apa awak guna, okay, bentuk apa awak buat, okay, kalau nak lebih cantik boleh warnakan. Okay, yang tu kita akan upload nanti dalam Google Form. Saya dah sediakan dalam Google Classroom. Okay, yang seterusnya, step yang seterusnya, mesti kira kos bahan. Okay, kira kos bahan ni, okay, selepas awak dah lakar, awak dah senaraikan bahan kan. Okay, so bahan-bahan tu kita nak tahu berapa harga dia, total dia, berapa yang awak perlu spend untuk buat satu bento. Okay, so make sure awak hanya kira bahan yang kamu guna je. Contoh, okay, katalah mak kamu beli telur dalam tray kan, satu tray tu contohlah RM6. Okey, kamu hanya guna 2 biji saja. So kena kira yang harga untuk 2 biji saja. Jangan kira yang untuk 10 biji. Okey, guna kos yang kamu guna saja. Okey, itu satu. Okey, yang tadi kita dah nyatakan lakaran mesti ada 3 lakaran idea, 1 lakaran pilihan, iaitu lakaran yang mengandungi maklumat. Okay, yang kedua, kamu kena buat kiraan kos bahan. Okay, dan yang terakhir sekali, baru kamu sediakan bento. Okay, masa sediakan bento, okay, kamu boleh minta ibu bapa ataupun adik-beradik kamu ke, siapa-siapa je, ataupun boleh guna selfie stick ataupun tripod ke, untuk hasilkan video kamu sediakan bento tersebut, kamu hias bento tersebut. Okay, itu video. Okay, setelah selesai semua, baru kamu akan snap gambar untuk bento tersebut, upload sahaja. Okey, untuk syarat-syarat yang detail boleh tengok pada Google Classroom. Okey, itu untuk tahun 4. Okey, pastikan kamu ikut syarat-syarat tersebut, okey, supaya nanti tak disqualified. Okey, dan sebenarnya
pertandingan ni bukan saja untuk menyertai pertandingan saja. Dia ada markah sekali untuk amalia awak, iaitu untuk PBD. PBD tu akan dapat TP3 hingga TP6. Okey. Clear untuk tahun 4. Okey, kita akan Chan Johan. Okey, hai Mustaqim. Okey, ada murid-murid cikgu yang sebelum ni kan. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan untuk tahun 5. Okey, yang tadi tahun 4. Okey, untuk pertandingan tahun 5 pula, dia lebih kurang sama sebenarnya dengan tahun 4, cuma kita punya teknik dan cara untuk menyertai itu lain. Okey, sebab awak punya yang perlu awak belajar ataupun TP awak tu berbeza. So, pertandingan untuk tahun 5 pula kita namakan good plating for good tummy. Okey, untuk good plating, lupa nak cakap tahun 4 tadi, temanya ialah sandwich. Sebab sebelum ni kita dalam kelas kita dah belajar, okey, untuk bento tu kamu hanya sediakan sandwich saja. Okey, so jangan tak perlu masak nasi ke apa, tak perlu. Okey, mesti sandwich. Tak kira lah kamu nak sandwich apa, sandwich tuna, sandwich telur, sandwich sardin. Okey, ikut kreativiti kamu. Okey, pastikan yang samalah. Okey, itu untuk tahun 4. Okey, berbeza dengan tahun 5. Okey, tahun 5 pula ialah good plating for good tummy. Okey, tahun 5 temanya ialah sarapan pagi. Kita dah vote hari tu kan. Okey, nak sarapan pagi ataupun nak minum petang. Okey, untuk tahun 5 yang menang ialah sarapan pagi. Okey, siapa yang masuk kelas cikgu hari tu mesti tahu vote ni. Okey, kita buat poll. Okey, temanya ialah sarapan pagi. Okey, dan mestilah makanan yang berkhasiat sebab kita punya nama pertandingan pun ialah good plating for good tummy. So janganlah buat roti canai kuah banjir. Okey, tak sesuai. So sebab yang tu unhealthy sikit lah, walaupun memang sedap. Okey, cari sarapan pagi yang sedap. Okey, untuk tahun 5, okay, temanya ialah sarapan pagi dan mesti makan yang berkhasiat. Okay, Masya bagi tahu tadi, okay, apa-apa saja kamu nak buat sandwich pun boleh sebenarnya. Nak buat burger pun boleh, nak buat nasi goreng, okay, yang sihat lah. Okay, jangan buat roti canai kuah banjir. Okay, yang itu memang kurang sihat. Okay, hai Mustaqim. Okay, syarat-syarat untuk yang tahun 5 pula, okey, berbeza dengan tahun 4. Tahun 4 ialah reka bentuk makanan, di mana kita tekan kepada reka bentuk makanan. So awak kena wajib buat lakaran. Tapi berbeza untuk tahun 5, okey, tahun 5 awak perlu sediakan card menu. So upgrade lah. Okey, awak tak perlu design untuk awak punya hiasan, tapi awak perlu design awak punya card menu. Di mana, okey, card menu tu mesti sekurang-kurangnya ada 3 menu. Okey, satu hidangan utama, satu pencuci mulut, okey, dan satu lagi minuman. Okey, pencuci mulut tu tak kisah, kau nak buat kek boleh, kuih boleh, buah-buahan boleh. Okey, yang sesuai, yang healthy lah. Okey, nak buat tarts ke boleh, tak ada masalah. Okey, cuma yang untuk penyediaan sarapan pagi bagi tahun 5 ni, okey, cikgu bagi kelonggaran. Kamu hanya sediakan untuk makanan utama. Okay, hidangan utama tu kamu sediakan dan juga minuman wajib sediakan. Maksudnya jangan beli air kotak. Okay, contoh kamu nak buat Milo, kamu beli siap-siap Milo. Tuang saja. Tak boleh lah. Kena buat air Milo tu sendiri. Okay, tapi untuk yang pencuci mulut, cikgu bagi kelonggaran untuk kamu beli siap. Okay, cuma hias sahaja. Okay, okay, untuk tahun 5. So, benda tu kamu boleh buat dalam satu plate pun boleh. Kamu nak buat plate yang berbeza pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebab kita punya penilaian ialah pada plating. Maksudnya hiasan kamu, macam mana cara susun dan juga cara awak sediakan. Okey, cara penyediaan ni tak kisah kamu nak masak boleh, kamu nak bakar boleh, kamu nak kukus boleh, nak rebus pun boleh. Apa saja teknik penyediaan makanan yang sesuai dengan makanan yang kamu pilih. Okey, makanan ni terbuka. Tak kisah kamu nak guna roti boleh, nak guna nasi boleh, nak guna mie boleh. Asalkan ikut tema. Temanya ialah sarapan pagi, makanan berkhasiat. Okey. Okey, selain daripada itu, okey, suka untuk cikgu ingatkan, untuk tahun 5 ni adalah dilarang sama sekali kamu hias dalam bekal makanan sebab kamu ialah plating. Plating bermaksud kamu gunakan plate lah. Okay, pinggan ke apa-apa saja peralatan menghidang yang sesuai lah untuk kamu hidang, bukan untuk dibawa keluar seperti bekal makanan. Okay, yang itu untuk tahun 4 bento lain. Okay, kalau kamu ialah plating. Okay, kalau untuk air pula, kamu nak buat dalam teko bersama dengan cawan pun boleh. Okay, kalau kamu nak buat cawan dalam mak pun boleh, yang sesuai. Okay, hari tu cikgu ingat ada yang tanya, okay, boleh tak buat air sejuk?
Boleh, asalkan dia berkhasiat. Contoh kamu nak buat fresh orange, boleh, tak ada masalah. Okey, itu untuk untuk minuman. Okey, cara dia nanti kamu ikut dalam Google Classroom. Cikgu dah bagi steps. Okay, dalam Google Form tu semua cikgu dah bagi in detail. Okay, cuma cikgu nak terangkan sama-sama. Untuk dua ni, sebab tahun 4 dengan tahun 5 perlu buat video untuk kamu menyediakan kan. Okay, tahun 5, selepas kamu upload kat menu, kat menu tu boleh guna apa-apa saja. Kalau kamu nak buat manual, nak snap gambar, boleh. Contoh kamu buat kat menu, kat kertas ataupun kad biasa kat board kan. Kamu nak snap pun boleh. Kamu nak buat e-card, menggunakan aplikasi digital pun boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak buat dalam bentuk PowerPoint pun tak ada masalah. Asalkan dia mesti ada terangkan menu yang jelas dalam awak punya kat menu tersebut. Menu tersebut juga disebabkan yang ini ialah reka bentuk, kamu boleh cipta nama ataupun hidangan kamu sendiri. Contoh, kamu nak buat nasi goreng tapi dengan cara kamu sendiri, kamu boleh namakan nasi goreng tersebut. Mungkin nasi goreng tu kamu suka nak letak banyak sayur sebab nak lebih berkhasiat kan. Mungkin kamu boleh buat nasi goreng, kalau biasa orang panggil nasi goreng kerabu kan. Awak boleh cakap nasi goreng campur ke. Nak buat dalam bahasa Inggeris boleh. Nak namakan nasi goreng baru pun boleh. Contoh warna-warni awak buat nasi goreng tu kan. Awak nak buat nasi goreng unicorn, boleh, tak ada masalah. Asalkan memang sesuai lah nama tersebut dengan tu. Jangan awak buat nasi tapi namanya mie. Yang sesuai. Cipta nama sendiri, lebih baik, lebih kreatif, lebih inovasi. Itu kat menu. Yang kedua, mengira kos. Kos tu mesti kira sama macam tahun 4 tadi. Cari bahan, bila kamu dah letak kat menu, kamu mesti dah tahu bahan apa yang kamu nak beli. Hanya senaraikan bahan yang kamu nak guna dan beli. Pastikan yang guna saja awak tu. Macam saya bagi contoh tadi, kalau telur satu tray, awak hanya guna 2 biji telur. So kira 2 biji telur tu berapa. Kalau 4, mungkin 4 lah. Tak kisah. Ikut harga yang kamu guna sahaja. Itu untuk kiraan kos. Selepas itu barulah kamu shoot untuk video penyediaan makanan. Ingat bila menyediakan makanan, pastikan kamu buat betul-betul lah. And pastikan video tu jelas, cikgu nampak macam mana kamu sediakan makanan. Durasi untuk video tersebut, kalau untuk tahun 4, jangan lebih 30 minit. So maksimum 30 minit lah. Kalau untuk tahun 5, sebab kamu nak sediakan at least 3 hidangan, so cikgu bagi 30 minit sehingga 40 minit sahaja. Jangan lebih pula, kan sejam ke 2 jam cikgu kena tengok macam Netflix pula. Banyak ni cikgu nak tengok. Itu untuk tahun 5. Mesti ada yang tanya kat cikgu, macam mana nak shoot video ataupun nak edit video. Edit video tak kisah kamu nak guna aplikasi apa sekalipun. Tak kisah. Asalkan aplikasi tu sesuai dan senang untuk kamu upload nanti. Pastikan tak berat lah, sebab kita punya maksimum untuk Google Form hanyalah 10GB. Janganlah sampai 100GB pula awak punya video tu kan. Awak buat shoot filem ke kan. Yang simple je. Yang simple je. Kamu nak guna Filmora boleh, kamu nak guna apa lagi, Canva boleh, banyak. Banyak aplikasi sekarang yang kamu boleh gunakan untuk edit video tersebut. Ada yang tanya dengan cikgu, nak guna bahasa apa untuk video. Untuk tahun 4 dan tahun 5 untuk video, kamu boleh gunakan 2 bahasa yang cikgu bagi chance. Bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jangan guna bahasa Tamil dengan bahasa Cina, cikgu tak faham. Nanti cikgu tak boleh nak bagi markah kamu. English and BM only. Tak kisah. Kalau kamu nak campur pun boleh, tapi tolong jangan bahasa Cina dengan bahasa Tamil sebab cikgu tak faham. Nanti cikgu susah nak bagi markah. Tak kisah. Kalau contoh ada kawan yang malu nak bersuara ataupun malu nak cakap dalam video, kamu boleh buat dengan cara, contoh kamu ambil gambar ataupun kamu buat video, shoot video, tapi kamu buat dalam bentuk slide. Ataupun ada caption bagi setiap video tersebut. Pernah tengok kan orang buat video tutorial tanpa suara. Just awak baca saja dia punya steps.
Okey, itu contohlah cikgu bagi cadangan. Okey, boleh tengok banyak contoh dekat YouTube, dekat IG, okey, dekat Facebook. Okey, banyak. Okey, kamu boleh tengok yang MasterChef yang untuk kids tu pun boleh. Okey, cara-cara dia. Okey, kalau kamu berani cakap lagi bagus. Maksudnya penerangan tu lebih jelas lah. Okey, kalau kamu malu ke apa, pastikan video tersebut mesti ada mengandungi langkah-langkah. Okey, contoh. Okey, langkah pertama kamu potong apa. Okey, langkah kedua sediakan apa. Okey, buat air ke. Okey, kena nyatakan lah. Okey, kalau tak, kalau berani cakap lebih baik. Okey, boleh guna bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Ingat, jangan guna bahasa Tamil ke bahasa Arab ke bahasa Cina je tak faham. Okey, jangan, nanti cikgu susah nak bagi markah. Okey, itu untuk tahun 4 dengan tahun 5. Okey, cikgu ulangi sekali. Untuk tahun 4, stepsnya ialah lakaran idea, lakaran pilihan, okey, yang bermaklumat. Okey, kira kos, lepas tu baru shoot video dengan ambil gambar awak punya bento. Itu tahun 4. Okey, kalau untuk tahun 5, okey, first step ialah cut menu. Okey, second steps ialah mengira kos bahan awak. Third steps baru awak buat sedia makanan kamu, sekurang-kurangnya 3 hidangan. Okey, dan akhir sekali ambil gambar dan juga video. Okey, untuk tahun 5. Okey, sekarang kita akan, yang risau dalam ni, dalam Google Classroom kamu semua ada sebenarnya, cuma cikgu nak explain je. Okey, untuk kita pergi tahun 6. Okey, untuk tahun 6 berbeza sikit, kita advance sikit sebab tahun 6 dah tua sikit kan, mana yang lain bukan tua. Okey, lebih matang berbanding tahun 4 dan 5. So kamu pun dah belajar lebih lagi daripada tahun 4 dan 5. So cikgu buat ialah pertandingan Be Your Own Mask. Okey, apa pertandingan Be Your Own Mask ni? Nama pun Be Your Own Mask. Okey, bila kata Be Your Own Mask, okey, bermaksud kamu akan buat mask kamu sendiri. Okey, face mask. Okey, disebabkan kita dalam pandemik, masih lagi dalam pandemik COVID-19, okey, masih lagi dalam PKPB. So kebanyakan face mask yang disposable face mask, okey, banyak yang macam kurang. Okey, lepas tu harga pun naik. Hai Sabrina, okey, harga pun naik. So kita disebabkan awak belajar reka bentuk teknologi, okey, awak perlu kreatifkan diri awak untuk cipta face mask sendiri. Okey, di mana face mask tersebut, okey, bukan saja untuk menyertai pertandingan, tapi awak boleh guna sampai bila-bila sebab kamu buat sendiri gunakan fabric. Okey, Be Your Own Mask. Kenapa Be Your Own Mask? Sebab okey, kamu perlu cipta mask sendiri mengikut identiti kamu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu rasa menarik, apa yang kamu rasa yang tertarik kamu memang the bomb tu. Okey, itu untuk Be Your Own Mask lah. Okey, caranya okey, senang saja. Okey, buat face mask. Okey, untuk sebab kamu 12 tahun kan, tahun 6. Okey, cikgu bagi kelonggaran untuk kamu guna pola. Okey, pola tu maksudnya kamu trace untuk buat bentuk face mask tu menggunakan face mask sedia ada. Okey, disposable face mask boleh apa-apa saja, okey, yang sesuai mengikut saiz muka awak lah. Jadi kalau muka awak besar, kena buat besar. Kalau muka kecil, buatlah kecil. Nama pun Be Your Own Mask. Okey, bermaksud kamu cipta mask kamu sendiri mengikut kesesuaian sendiri, mengikut kesukaan sendiri, mengikut style sendiri. Okey, tu Be Your Own Mask. Okey, caranya senang. Pilih fabric. Okay, first thing first, memang kena pilih fabric. Fabric ni mesti yang sesuai lah untuk dijadikan face mask. Okay, maksud sesuai ialah kamu boleh bernafas dan juga antibakteria lah. Okay, yang sesuai. Okay, jangan ambil kain buruk buat face mask kan. Okay, kain buruk kamu kutip tu pun kamu tak sanggup nak cium bau dia. Okay, jangan ambil. Okay, lepas dah pilih fabric, okay, kamu perlukan pola. Okay, untuk sediakan face mask. Siapa yang boleh ukur sendirilah. Kat rumah ada pita ukur ke apa, boleh guna. Okay, lepas tu kamu cipta face mask tersebut, okay, menggunakan teknik jahitan tangan. Okay, sebelum ni awak pernah belajar teknik jahitan tangan tu pada tahun 4. Okay, so pada tahun 6 ni kamu aplikasikan teknik tersebut, okay, kemahiran tersebut, okay, dalam pertandingan ni. Okay, pertandingan ni penekanannya ialah teknik jahitan. So mata jahitan tu saya nak tengok. Okay, berapa banyak mata jahitan perlu ada? Okay, kamu nak guna
sebanyak mana pun boleh, tak kisah, macam-macam jenis pun boleh, asalkan ia ialah teknik jahitan tangan. Okey, jangan gunakan mesin lah. Okey, sebab kalau mesin dia akan sama je semua. Okey, boring. So kita akan gunakan teknik jahitan tangan di mana kamu belajar kemahiran menjahit tu menggunakan tangan. Okey. Okey, yang tu jahitan tangan. Okey, macam tahun 4 awak belajar 3 jenis jahitan tangan. Jahitan kiar, jahitan jujur halus, jahitan jujur kasar. Okey, let's say awak search internet, awak jumpa mata jahitan yang jenis lain. Kamu nak aplikasi, kamu nak gunakan teknik tersebut dalam awak punya face mask, boleh, tak ada masalah. Okey, asalkan mata jahitan tu betul lah. Okey, jangan main jahit je. Okey, kuranglah markah. Okey, dan kuranglah awak punya peluang untuk menang. Sorry, batuk pula. Okey, setelah kamu pilih mata jahitan, baru boleh jahit. Okey, untuk yang tahun 6, saya tak tekankan untuk kamu kalau boleh, kamu ambil video sedikit yang kamu jahit. So ada bukti lah yang kamu jahit kan. Okay, boleh minta tolong ibu bapa kamu untuk bantu mengajar jahitan. Okay, tapi tolong jangan suruh mak awak jahit semata, especially guna mesin jahit. Okay, tak maulah, sebab tujuan kita adakan pertandingan ni adalah untuk kamu pupuk. Okay, kamu belajar kemahiran yang lain. Okay, cikgu saya je yang tengok. Tak apa, sebab live ni memang cikgu tak kumpul murid pun. Cikgu hanya nak terangkan sebab cikgu nak record. Okay, senang guna sini. Okay, balik pada face mask tadi. Okay, face mask setelah kamu untuk kamu punya style face mask, nama pun beyond mask. So face mask tu boleh style apa-apa. Okay, kamu nak buat ear loop boleh, kamu nak buat ikat boleh, nak buat getah boleh. Okay, kamu nak tambah aksesori. Okay, kalau kata aksesori dan juga hiasan, okay, kamu nak hias, okay, manik kat depan sini, kamu nak buat apa, lace boleh, kamu nak buat ribbon boleh. Okay, kalau kamu nak tambah aksesori, macam contoh ada orang sekarang buat mask extender tu kan, kamu nak jahit pun boleh, nak guna getah boleh, nak guna ribbon boleh. Okay, tak kisah, kamu nak, kalau siapa yang pandai kait nak buat dia punya tali, gunakan teknik kait pun boleh, lagi bagus. So ada markah kreativiti extra lah. Okay, itu untuk tahun 6. Okay, untuk awak punya cara menyertai tu ada dalam Google Form, semuanya cikgu dah senaraikan. So yang untuk tahun 6 ni sebenarnya stepnya tak banyak, cuma dia susah pada awak punya teknik jahitan saja. Okay, sebab tahun 6 kan, umur dah 12 tahun. So awak punya pertandingan mungkin susah sikit berbanding lain. So pertandingan awak akan dijalankan bermula hari ini. Sebenarnya daripada hari Isnin lagi cikgu dah terangkan. Okay, so siapa yang dah start, baguslah. Okay, dan akan berakhir, okay, sebab hari tu cikgu cakap sampai 30 hari bulan. So sebab teknik dia agak susah, so cikgu extend sehingga 4 Disember. Okay, untuk tahun 6 sahaja. Okay, untuk tahun 5, tahun 4 dan tahun 5, so awak punya pertandingan tu bermula hari ini sehingga 2 Disember, iaitu pada hari Rabu depan. Okay, okay, jangan risau, sampai 2 hari bulan. Okay, suka untuk cikgu ingatkan, siapa-siapa saja, contohlah awak dah buat tapi awak lambat upload. Okay, awak dah buat tapi awak lambat upload. Okay, lambat upload, awak hanya akan menyertai pertandingan saja. Awak takkan, awak hanya akan dapat markah untuk PBD. So TP3 hingga TP6 tu memang dapat lah. Okay, jangan risau. Okay, ikut pada awak punya hasil lah. Okay, tapi untuk penyertaan mesti ikut pada tarikh tersebut. So kalau contoh tahun 4 dan 5, mesti submit last date ialah 2 hari bulan 12. Okay, siapa yang hantar 3 bulan 12 dah tak dapat masuk lah pertandingan, tapi still ada markah untuk amali, jangan risau. Okay, untuk tahun 6 pula, okay, kalau awak hantar last hantar ialah 4 hari bulan Disember, itu pada hari Jumaat depan. Okay, kalau hantar hari Sabtu, so tak dapatlah masuk pertandingan. Okay, tapi jangan risau, lama sebenarnya pertandingan ni. So kamu dah boleh start cari bahan, kamu dah boleh start kumpul bahan, kamu dah boleh start buat aktiviti semua. Okay, sebab banyak masa kan kamu dekat rumah.
Okay, pastikan kamu buat bersungguh-sungguh. Cikgu galakkan, bukan galakkan, kalau boleh tolong masuk pertandingan ni sebab cikgu dah sediakan banyak hadiah sebenarnya. Untuk RBT saja kita ada 72 hadiah dan hadiahnya pastilah menarik sebab cikgu RBT kan, hari tu siapa yang dah masuk pertandingan pun dia tahu kan dapat hadiah special daripada panitia lain kan. Okay, so jangan sisihkanlah peluang ni. Hai Lin, hai Man. Okay, jangan sisihkan peluang ni sebab banyak sangat hadiah menarik. Okay, kalau buat betul-betul, bukan saja kamu dapat peluang untuk menang, tapi kamu akan dapat hadiah, kamu akan dapat markah untuk PBD sekali. So, okay, nanti akan ada sijil. Oh, jangan risau, ada sijil. Hari tu ada yang tanya cikgu ada sijil tak tadi? Pasti ada, okay? Mesti ada, okay? Untuk pertandingan ni, tu proof untuk awak masuk pertandingan. So, jangan risau, tu ada markah untuk PJSK nanti, okay? Okay, itu sahaja daripada cikgu. Untuk details, tolong baca betul-betul syarat pertandingan, cara menyertai. Okay, cikgu dah sediakan sekali kriteria pemenang tu ada kat dalam Google Classroom. So, baca betul-betul, buat betul-betul, insyaAllah ada peluang untuk kamu menang. Okay, banyak hadiah tu, 72 tau. Okay, banyak. So, peluang untuk menang tu sangat tinggi. Okay, jangan risau. So, good luck everyone. Stay safe at home. Okay, stay active, stay healthy, buat pertandingan RBT, sertai, okay, dan kamu akan peluang mendapat hadiah. Okay, okay, thanks semua yang ada join. Okay, terima kasih, jumpa nanti, bye, Assalamualaikum.